A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa an'im ala hadha an-nabiyil karim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami juga redha dan senang hati bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Kau soal apa? 192 kan? Sambung. Bab 19 betul kah? Bukan dia. 191 kot. 92 kan? 192. 192. Saya nak kepastiannya. 192. Sebab bulan lepas tak bawa kitab. Ke surat 192. Kita menggunakan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan peribadi, perilaku dan gerak-geri harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ataupun Syama'ilun Nabi adalah kitab pertama yang dikarang di dalam dunia penulisan Islam yang berkaitan dengan akhlak dan peribadi Nabi dan juga tindak tanduk harian Nabi, yang mula dikimpunkan hadis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi, yang lebih terkenal di kalangan orang Islam dengan panggilan Al-Imam At-Tirmidzi, yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Maksudnya ulama kurun ke-3. Kata Imam Tirmidzi, bab ke-33. Kata Imam Tirmidzi, bab 33, ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bahawa Nabi berwangi-wangian sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama daripada bab 33, hadis 210. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Kata Sayyidina Anas, dahulu Rasulullah memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk beliau menggunakannya bagi berwangi-wangian. Hadis ni hadis sahih.
dan kita akan insya-Allah akan cuba baca sampai bab yang seterusnya, 2 bab lagi. Sebab hadis ni ringkas ya bab ni. Tuan-tuan sekalian, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud. Kata Sayyidina Anas, dulu Nabi memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk Nabi guna bagi berwangi-wangian. Yang pertama, berwangi-wangian itu sunnah Rasulullah, sunnah Nabi. Kemudian yang digalakkan untuk berwangi-wangian ini adalah orang lelaki-lelaki. Orang perempuan boleh berwangi-wangian dengan syarat tidak menarik perhatian lelaki ajnabi. Kalau dalam rumah dia nak sembung 5 jenis minyak wangi, silakan. Sebab yang akan bau tu suami, mak ayah, anak-anak, abang dan kakak si wanita tu tak ada masalah. Pakailah kat rambut nak bubuh wangi lain, badan hak lain, lagi lotion pun lain pula, muka lain pula, silakan. Tapi apabila keluar rumah, orang perempuan dibenarkan berwangi-wangian dengan syarat tidak menarik perhatian orang lain. Macam mana syarat tak tarik perhatian? Kalau dia lalu tepi orang tak bau minyak wangi tu, takat badan dia aja, maksudnya sikit je. Hari ni kalau kita lalu tepi perempuan, dia lalu, lepas 10 saat pun kita lalu, bau wangi. Yang tu haram. Yang tu haram. Yang tu mesti dia menarik perhatian orang lelaki-lelaki. Dia akan tarik perhatian orang lelaki untuk tengok dia, dan kadang-kadang boleh membangkitkan nafsu. Boleh membangkitkan nafsu. Orang perempuan ni tak buah minyak wangi, tengok pun sudah boleh mengundang fitnah, apatah lagi buah minyak wangi. Nah, banyak pula tu buah. Bila nak keluar, pecik banyak. Duduk dalam rumah bau bawang, bau baju apa nama ni, baju kelawar kan. Yang itulah kesalahan yang sepatutnya berhias dan berwangi-wangian itu. Nombor 1 yang paling utama adalah untuk suami. Paling utama. Sebab tu kalau dapat isteri solehah untuk suami dia, tak pernah suami menghidu bau busuk daripada dia. Kalau dia masak pukul 12, dia tahu suami dia nak balik 12.30, singgah makan nasi, sekali dia mandi. Sebab dia masak, dia buat kerja rumah tadi. Dia akan mandi dan dia wangikan tubuh badan dia. Wangian itu nak ditampilkan kepada suami dia. Hak ni wanita solehah. Dan bila keluar, takat diri dia saja, supaya diri dia tak berbau, dan kawan-kawan bila duduk tepi kiri kanan tak bau busuk dengan dia. Takat tu je. Itu adab dia. 2 yang diajarkan. Apabila Sayyidina Anas bin Malik yang duduk dengan Nabi daripada umur 9 tahun sampailah Nabi wafat, 10 tahun duduk dalam rumah Rasulullah, maka Sayyidina Anas banyak mengajarkan umat Islam tentang sunnah Nabi SAW. Antara sunnah Nabi yang boleh kita ikut, laki-laki dan perempuan, ialah Nabi ada minyak wangi, ada botol yang Nabi isikan tiap-tiap kali minyak wangi itu habis. Maksudnya Nabi ada botol yang khas, bila habis Nabi akan refill, Nabi akan isi balik, dan kemudian Nabi akan guna. Walaupun tubuh badan Nabi dan juga peluh yang mengalir keluar daripada Rasulullah adalah wangi semula jadi. Wangi. Sekira-kira adik-beradik Nabi, sepupu apa semua ni yang Islam ni, kalau Nabi tidak keluar peluh, lepas nanti ambil botol, lepas isi peluh tu buat minyak wangi. Peluh itu wangi, peluh Rasulullah, dia jadi perfume. Tuan-tuan, akan tapi walaupun badan Nabi dah wangi, peluh Nabi pun wangi, kalau Nabi tidak berwangi-wangian, maka umat juga tidak berwangi-wangian. Sedangkan umat ni pelbagai bau. Pelbagai bau. Kemudian yang ketiga, yang ketiga. Itu hadis yang pertama untuk 210, hadis 210. Kemudian hadis 211 daripada seorang sahabat, nama dia
Thumamah bin Abdullah berkata, ataupun tabi'in Thumamah ini, dia kata, kana Anas bin Malik la yaruddu at-tayyib. Wa qala Anas, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tayyibah. Ini sunnah kedua, masih lagi dalam bab berwangian. Sayyidina Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Kata beliau, Rasulullah tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Seorang tabi'in, Allahu a'lam, nama dia Thumamah bin Abdullah. Dia kata, sepanjang aku duduk berguru dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sahabat yang alim. Lepas Nabi wafat, kira-kira umur dia 19, 18 ataupun 20, lingkungan tu. Antara 18 sampai 20 tahun, dia menjadi ulama di kalangan umat Islam yang hidup pada zaman itu. Anas bin Malik dengan ribuan hadis Nabi yang dihafal, dia hafal, maksudnya ingatan yang cukup kuat. Dengan ribuan hadis Nabi yang dihafal oleh Anas bin Malik, dan juga ribuan sunnah Nabi yang dipelajari secara berdepan dalam dan di luar rumah oleh Anas bin Malik, maka dia menjadi ulama di kalangan sahabat. Kemudian Anas bin Malik ada anak murid, salah seorang murid dia nama Thumamah bin Abdullah. Dia kata, aku tengok Anas bin Malik radhiyallahu anhu tak pernah tolak kalau orang bagi minyak wangi. Semua sahabat zaman tu ada minyak wangi seorang satu, mesti ada minyak wangi, salik sikit pakai. Dan kata Thumamah, tiap-tiap kali ada sahabat yang pelawar kepada Anas minyak wangi, dia mesti suah, dia tak buat macam tu. Orang pertama yang duduk di pintu Masjid Nabawi suah minyak wangi, Anas bin Malik ambil sapu. Sat lagi tera nak pi ke saf depan orang bagi, dia sapu. Dah duduk atas saf nak semayang, hak duduk tepi dia bagi minyak wangi, dia ambil, dia sapu. Kata Thumamah, wahai Anas, aku tengok Tuan Guru tak pernah tolak minyak wangi. Maka jawab Anas bin Malik, innan nabiyya, buat tuan, perbuatan sahabat mesti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah risau, tengok sahabat buat apa. Sekalipun yang dilakukan oleh sahabat itu adalah duduk di bawah pohon. Kalau kita tanya, kenapa kamu selalu duduk di bawah pohon ini? Kerana saya melihat Nabi selalu singgah di bawah pohon ini. Sahabat, kehidupan dan gerak-geri harian para sahabat mempamer dan mencermin balaskan kehidupan dan gerak-geri harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu anak-anak murid ni nanti tanya, duk tengok tak pernah tolak minyak wangi ni, ada sesuatu kah? Maka jawab Anas bin Malik kepada murid-muridnya, innan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Nabi tak pernah tolak. Rupanya itu sunnah. Dan kita belajar sunnah yang kedua, kalau ada minyak wangi boleh bagi ke orang sikit. Kalau ada minyak wangi boleh sapu ke orang sikit. Jangan sapu terus, kan? Satgi kadang-kadang setengah orang dia tak boleh bau minyak wangi, tuan. Bukan dia tak mau, dia tak boleh bau, dia pening. Nak tanya dululah. Dan kalau kita pelawar ke orang minyak wangi dia tak mau, jangan kata dia tolak sunnah. Boleh jadi dia tak boleh bau. Ada orang dia pening, dia bau, dia pening, dia memang tak boleh pakai, dia guna sabun je di rumah. Maka berbaik sangkalah dengan dia, kan? Baik sangka. Dan sunnah yang kedua seperti yang saya sebut tak sah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sunat untuk kita kalau ada minyak wangi pelawar ke orang. Kalau dia pun mengaji agama juga, dia akan ambil minyak wangi kita, kita pelawar kat dia, sikit, dia pun suar tangan dia, alhamdulillah. Saling mengamalkan sunnah Nabi. Kita mengamalkan sunnah mempelawar orang lain minyak wangi, dia yang dipelawar mengamalkan sunnah menggunakan minyak wangi itu. Entah. Kemudian minyak wangi yang alkohol ataupun yang tidak ada alkohol, orang pun bahas. Maka penjual-penjual minyak wangi pakat pelekat di minyak wangi dia tanpa alkohol. Sekali dengan kedai Cina, minyak wangi di kedai Cina ke apa-apa pun tulis
tanpa alkohol supaya orang Islam beli. Adakah alkohol dalam minyak wangi? Memang tidak dibenarkan. Apa punca? Umat Islam kebanyakannya terkeliru tentang penggunaan alkohol dalam minyak wangi, sehingga ada yang kata tak boleh. Punca dia mai mana? Punca dia dalam kitab fiqh menyebut antara benda yang najis ialah arak. Benda najis dalam dunia ni banyak. Darah, tai orang, tai binatang, arak, air kencing, itu semua najis. Bermaksud kalau ada kat badan kita atau pakaian kita atau tempat semayang salah satu daripada benda-benda najis, maka tak sah ibadat kita. Itu asal dia. Makanya kalau ada darah kat baju kita, kita nak semayang, sah ke tak? Tak sah, sebab darah najis. Kalau ada air kencing kat tangan kita, tak basuh, dia kering macam tu aja, bau air kencing, kita pun terus pergi semayang, sah ke tak? Tak sah, sebab di badan kita ada najis. Begitu juga kalau kena arak. Kalau kena arak lah, bia tu, kena arak kat baju kita, kita terus pergi semayang, sah tak? Tak sah, sebab kena najis. Maka orang duk ingat alkohol yang ada dalam minyak wangi itu adalah arak. Tuan-tuan sekalian, guru fizik kimia saya bagi tahu, alkohol yang ada dalam minyak wangi itu bukan arak, itu bahan lain, nama dia alkohol. Kalau ada guru fizik kimia kan, nama aja, dia bukan arak minum mabuk tu, cuma nama dia alkohol. Maka kalau tuan-tuan rujuk pada ulama kontemporari pun, Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Said Ramadan Al-Buti, ni semua imam-imam besar zaman hari ni, dia berkata betul, alkohol yang ada dalam minyak wangi bukanlah arak yang merupakan najis dalam kitab fiqh tu. Maka alkohol yang ada dalam minyak wangi adalah satu bahan yang nama dia kebetulan alkohol. Buh dalam tu bahan biasa, bahan tu bahan biasa untuk mengekalkan wangi itu bagi lama. Tujuan alkohol tu dimasukkan dalam wangian, maka dia bukan najis. Maka kalau minyak wangi bersama alkohol boleh guna, dengan syarat alkohol tu bukanlah arak minuman memabukkan. Kerana yang najis itu adalah minuman memabukkan, itu yang najis. Kalau kena badan, kena pakaian kita, tak boleh buat semayang. Betul tak? Itu perbahasan dia. Daripada sini. Kemudian hadis 211 yang kita baca tadi, maksudnya kita dapat faham Nabi dia bagi minyak wangi kat orang. Apabila kita nak amalkan sunnah, nak pakai minyak wangi dan nak bagi minyak wangi kita kat orang, nak amalkan sunnah, maka kena tengok juga apa jenis minyak wangi yang kita pakai. Tuan, kena reti dalam berdakwah ni, kena reti. Kalau kita ambil minyak wangi yang pekat, tuan-tuan, hak kiswah, hak kelambu Kaabah hak pekat tu, tuan-tuan pergi Mekah, dia tulis kelambu Kaabah murah ya, kan, 3-10 rial. Yang tu bau memang peningnya, bukan kata orang lain, saya pun kalau bau pening kat tu kan. Dia pun bawa, dia kata habuan bagi kat orang, bawa ni sudah pergi masjid. Habuan calik kat orang, dia kata kan, bawa hak ni sudah, dia pun bawa main suar-suar tangan semua, cok calik. Hak dia bawa minyak wangi lain, hak wangi kat rumah dia bawa minyak wangi elok, hak nak bagi kat orang dia bagi minyak wangi yang busuk tadi. Yang tu bukan mendapat pahala sunnah, bahkan dapat dosa, menyakitkan hati orang lain, tak pasal. Tahu tak? Jadi minyak wangi yang kita guna, pastikan jangan yang terlalu pekat, bau dia berat sampai duduk tepi orang tak boleh bernafas. Habis Fatihah orang tahan kan, kena tahan sebab apa? Tak, bau ni pekat sangat, tuan. Jadi dalam beragama, dalam mengamalkan sunnah, kena tengok juga. Kadang-kadang nak amal sunnah tak dapat pahala sunnah, dapat pahala menyakitkan hati orang, dapat dosa menyakitkan hati orang. Jadi berjaga-jaga. Kemudian hadis ke-212 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Umar kata, ini pun ulama di kalangan sahabat. Bukan semua sahabat itu ulama. Macam kita lah orang Islam, semua ulama kah?
Tak, bukan semua alim. Sahabat pun sama, tak semuanya alim. Tapi semua sahabat bertakwa. Itu kaedah. Semua sahabat bertakwa, tetapi tidak semua alim. Alim ilmu. Nah, kalau sebut nama Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia seorang yang alim, juga menghafal ribuan hadis. 10 sahabat antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik antaranya, Ibnu Umar antaranya, Abu Hurairah antaranya. Ibnu Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turad, al-wasaid wad-duhnu wal-labanu. Hadisnya hadis Hasan. Hasan A lagi lah, masih lagi A. Kata Rasulullah, Nabi sebut 3 benda yang jangan tolak. Yang pertama bantal, yang kedua minyak wangi, dan yang ketiganya susu. Hadisnya hadis Hasan. Yang pertama bantal. Saya tak tahu huraian bantal ni macam mana. No? Kalau orang Melayu, suar bantal jangan tolak, hak tu tidur ah. Kan? Bila pun suar bantal kira boleh lena. Hak tu tak maulah, hak ni sifat orang penyegan. Tu ustaz, ada hadis Hasan lagi, Hasan ni A, hadis yang masih lagi A. Apa huraian dia? Nabi kata 3 benda jangan tolak: bantal, minyak wangi, susu. Maksudnya suar tang mana pun lena. Kan? Bukan macam tu, no? Saya pun tak tahu apa huraian sebenar hadis ni. Dalam kitab Arab pun mai tang hadis ni dia tak hurai. Setengah hadis dia hurai, yang susah-susah dia hurai. Bila hadis ni dia tak hurai. Maksudnya benda tu senang bagi ulama hadis. Kan? Benda tu senang. Seolah-olah benda tu memang diketahui maksud dia. Pasal apa Nabi kata bantal. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepanjang saya belajar di negara Arab, duduk dalam masyarakat Arab 7 tahun. Saya pun ada keluarga angkat, 3 buah keluarga angkat di sana. Saja saya nak tengok kehidupan Arab. Hak Badawi pun saya ada, selalu pi saya hidupkan. Pi hidup dengan depa 2-3 hari, tengok cara kehidupan depa 7 tahun. Ramai kawan-kawan Arab dan sebagainya. Bantal akan diberikan apabila tetamu datang ke rumah mereka. Sama ada untuk duduk atas bantal, ataupun bantal tu diberikan untuk melapikkan tangan kanan ataupun kiri. Bila masuk dalam rumah, ruang tamu, rumah yang ruang tamu besar ni biasa, ni besar ni, ataupun separuh daripada ruang solat ni, separuh. Kebanyakan rumah Arab yang saya pergi, ruang tamu dia besar, separuh ruang solat ni. Luar wuduh, tapi bila masuk dalam sangat cantik. Dia tambah-tambah Syria sebab dia terkesan dengan seni bina Rom. Cantik lah, sangat cantik. Rumah mereka sangat cantik, yang tak ada habuk. Tuan-tuan masuk rumah orang Arab, Syria terutamanya, dululah, ni cerita kenangan lah, tak ada dah. Padang jarak, padang tukukor, no? Keseluruhan bumi Syria kecuali Damaskus, kecuali Dimash masih lagi terjaga, bangunan dia masih ada dan sebagainya. Luar Dimash hancur. 10 kali ganda lebih teruk daripada Palestin. 10 kali. Tuan-tuan nak tahu, tanya NGO yang selalu masuk ke Syria, antaranya MAPIM hampir tiap-tiap 5-6 bulan dia akan masuk ke dalam Syria. Jadi rumah orang Arab ni, kalau Syria ni dia cantik, ukiran dia bersih dia. Dan bila kita masuk, kebanyakan rumah dia tak ada sofa yang duduk atas, dia ada sofa di bawah. Dia ada sofa bawah tu, sofa duduk sila di bawah. Dan tiap tempat duduk dia buat partition dengan bantal. Dia buat partition bantal. Jadi bila kita piduk tu, kita boleh letak tangan macam tu. Maka bantal ni satu benda yang sinonim lah dengan orang Arab. Wallahu a'lam, boleh jadi Nabi maksudkan yang itu. Kalau tetamu yang mulia datang, dia akan buat keluar satu bantal besar tu, duduk atas tu, kira paling selesa lah. Tu paling selesa. Yang keduanya minyak wangi, kerana Nabi SAW nak beritahu orang Islam, dia tak pernah mengeluarkan bau yang busuk yang boleh menyakitkan hati orang lain.
Sebab itu tiap-tiap kali semayang yang ada berjemaah seperti solat sunat istisqa, semayang hari raya Aidil Adha, semayang Jumaat, tuan-tuan akan tengok ada hadis Nabi akan bagi tahu sunat untuk seorang itu membersihkan dirinya daripada bau-bauan sebelum pergi ke semayang sunat yang ada berjemaah. Pasal apa? Hikmah dia yang disebutkan oleh para alim ulama ialah supaya tidak menyakitkan hati muslim yang lain dengan bau-bauan yang keluar daripada tubuh badan dia. Nampak tuan? Islam jaga sampai teratur. Bila duduk sekali pun tubuh badan, bau tubuh badan dia tidak menyusahkan orang yang Islam yang duduk di kanan dan kiri dia. Maka dengan sebab itu Nabi ajak para sahabat untuk ajak kepada semua umat Muhammad untuk kita berwangi-wangian. No? Dan yang kedua, wangi-wangian ni tuan-tuan, cara yang kedua ialah selalunya orang tahulah, ialah kita tidak menggunakan wangi-wangian itu untuk kali yang kedua pada pakaian yang sama. Sekali dia keluar bau lain. Contoh baju kita, pukul 8 pagi tu kita sembuang ada minyak wangi. Saat lagi pukul 4 petang kita nak pakai lagi baju tu, kita sembuang sekali lagi. Dia tak wangi lah tuan. Dia bau tengik pelik tu. No? Yang ni juga kena cerdik lah. Seorang Islam ni dia kena, seorang Muslim dia kena reti dalam nak mengamalkan sunnah Nabi supaya dia tidak merosakkan gambaran dan juga pengamalan sunnah Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya ruhuh. Tengok tuan, hadis ni hadis sahih. Tang ni Nabi bagi tahu peraturan untuk berwangian bagi wanita. Sabda Rasulullah, minyak wangi orang lelaki harum baunya, tak apa. Yang bau dia ni, bau wangi-wangian dia tak apa, yang kuat, bukan yang berat tu. Yang minyak wangi laki-laki yang bau kuat tak apa, dan tersembunyi warnanya. Ini zaman dululah dari segi warna ni. Dan minyak wangi wanita pula adalah warnanya kelihatan dan tersembunyi baunya. Zaman hari ini minyak wangi dia tak ada warna dah. Memangnya minyak wangi itu warna, tapi bila sembok dia tak lekat dah warna. Zaman dulu dia ada warna. Nabi pesan kalau orang laki-laki minyak wangi itu hak bau dia wangi betul, tak apa. Tapi orang perempuan pula minyak wangi dia pastikan bau dia ringan je. Nabi kata dari segi warna, orang laki-laki biarlah warna tu tersembunyi, orang perempuan tak apa, biar kelihatan warnanya. Kalau zaman hari ini warna dah tak ada, tinggal bau, maka kita ambil apa yang berbaki daripada ajaran Rasulullah SAW ini, iaitu kalau minyak wangi orang laki-laki tak apa dia berbau, maksudnya dia berbau harum kuat, orang lain semua boleh bau. Adapun yang wanita punya tersembunyi baunya. Boleh pakai tak? Boleh. Takkan tapi pastikan bau dia tidak berlebih-lebihan. Ini ajaran Rasulullah. Kemudian hadis 214 daripada Abu Uthman An-Nahdi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza u'tiya ahadukumur raihan fala yaruddah fa innahu kharaja minal jannah. Hadis ni dhaif. Riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Hadis ni dhaif, tetapi dia tidaklah dhaif yang bersangatan, dhaif yang biasa. Nabi kata jika seorang daripada kamu diberi raihan, nama minyak wangi, janganlah kamu menolaknya sebab ia datang daripada syurga. Kalau bagi minyak wangi raihan, jangan tolak sebab ia datang daripada syurga. Minyak wangi tadi, dan saya pun tak tahu raihan ni minyak wangi yang macam mana, buat daripada apakah wallahu a'lam. Dan waktu saya belajar dulu pun, tuan guru saya sampai hadis ni dia pun tak hurai. Maka tak tahu dia pun tak hurai, dia terus baca. Bagi dia senang benda tu, semua pakat tahu dah. Padahal tak tahu, kami tak tahu apa.
kan? Maka tak ada lah huraian dia. Huraian pada perkataan raihan itu, minyak wangi buat daripada apa, minyak wangi yang macam mana. Boleh tengok kitab terbaru keluaran pustaka mana yang Ustaz Zahazan, Dr. Zahazan kah? Dia ada terjemah ni dan dia urai kitab Syama'il ni Imam Tirmizi. Kemudian hadis terakhir dalam bab ni, sebelum kita tengok bab baru, tuan-tuan tengok bab ni, ada yang tak kena pada bab ni. Jarir bin Abdullah bercerita pada hadis yang terakhir ni, uridtu baina yaday Umar bin al-Khattab fa'alqa Jarirun rida'ah wa masya fi izar faqala lahu khudh rida'ak. Aku dibawa menghadap Umar bin al-Khattab, lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya dengan memakai kain sarung. Umar berkata, pakailah bajumu. Umar berkata pula kepada orang ramai, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir, kecuali ketampanan rupa Nabi Yusuf yang pernah kita dengar. Apa kaitan hadis ni dengan bab Nabi berwangi-wangian? Ulama bahas sebentar ni. Tuan-tuan baca terjemahan dia tak sah, tang mana dia punya poin dia, poin hadis di mana. Setiap hadis yang Imam Tirmizi buat masuk dalam bab ni, dia mesti kena mengena dengan tajuk. Maka bila ulama hadis ni baca hadis 215 yang Imam Tirmizi buat masuk, depa pun heran, duk fikir tang mana. Maka ulama khilaf pendapat. Ada di kalangan para ulama kata Imam Tirmizi tak sengaja buat masuk hadis ni, tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Kita baca hadis bab Rasulullah SAW berwangi-wangian, tiba-tiba dia main satu tajuk Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi, dia berjalan di hadapan Sayyidina Umar, dan ketika tu dia tak pakai baju. Maka Sayyidina Umar kata, ambil baju kamu pakai. Apa kaitannya? Kemudian Sayyidina Umar beritahu kat orang ramai, aku tak pernah tengok manusia yang paling tampan pada zaman ini kecuali Nabi Yusuf AS. Maksudnya Jarir ni tuan-tuan, dia sahabat Nabi. No? Jarir ni nama seorang lelaki yang merupakan sahabat Nabi, meriwayatkan hadis. Jarang kita dengar. Jarang kita dengar Jarir bin Abdullah. Nama Jarir pun boleh, anak kita nama sahabat. Dia adalah sahabat yang paling tampan pada ketika tu, dengan tubuh badan dia yang tekap, muka dia dengan segalanya. Dan bila dia jalan tak pakai baju, selendang dia buh di pinggang pula. Memang segak, no, dengan bentuk badan dia. Sayyidina Umar tengok dan Sayyidina Umar tegur benda tu, sebab dia boleh menimbulkan fitnah, walaupun ketika itu hanya ada orang lelaki saja. Ini Sayyidina Umar. Sebab tu pada zaman Umar bin Al-Khattab fitnah tidak berlaku, kerana pintu fitnah tertutup rapat pada zaman Umar bin Al-Khattab. Tak ada siapa boleh buka pintu fitnah, orang tak berani. Pada zaman dia lah Rom dan Parsi ditumpaskan, musuh-musuh tak berani masuk pada zaman Sayyidina Umar kerana ketegasan dia. Pada zaman ketegasan, antara gambaran ketegasan Sayyidina Umar tidak buka pintu fitnah adalah cerita ni. Bahkan ada juga seorang yang tampan pada zaman Sayyidina Umar, dia bukan sahabat. Hak ni sahabat. Ada satu orang lagi, dia bukan sahabat, dia tabi'in, segak macam tu juga. Sampai orang duk sebut nama dia di dalam kota Madinah. Anak-anak dara ni bila Sayyidina Umar pi ronda rumah-rumah ni, duk dengar sebut nama dia. Kalau kita zaman hari ni, kalau meronda ni, nyanyi dalam layak sebut nama lelaki tu, punya segak. Sayyidina Umar pun arahkan, botakkan kepala dia supaya tak jadi fitnah. Selepas dibotakkan kepala, makin ramai hak minat kat dia. Lagi ramai duk berimpun di rumah dia, duk berjalan. Perempuan, dia orang Islam, tak ada apa ni, cuma dia segak. Sayyidina Umar pun kata, kalau macam ni aku terpaksa pindahkan kamu daripada bumi Madinah pergi duduk tang lain. Tapi bagi rumah, bagi duit bulanan, itu Islam. Sebab nak jaga suasana Islam daripada fitnah orang perempuan pakat duk suka kat dia,
bini orang pun duk sebut nama dia juga, maka itu fitnah. Sayyidina Umar pun bawa dia keluar. Subhanallah, sampai tahap tu. Sebab tu pintu fitnah pada zaman Umar ditutup rapat. Sahabat sendiri yang paling tampan, nama dia Jarir, bila dia berjalan dengan badan dia yang tegap dengan apa ni, Sayyidina Umar suruh dia pakai baju. Sayyidina Umar kata, mai pakai baju, pakai baju. Maka dia pun pakai baju tak sah. Lepas tu Sayyidina Umar beritahu kat orang lain. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah tengok orang yang lebih tampan daripada Jarir melainkan Nabi Yusuf AS. Kenapa Sayyidina Umar tak sebut Rasulullah? Kerana Rasulullah tidak ada bandingan ketampanan wajahnya, tak boleh banding. Tinggi lagi, Rasulullah lagi tinggi. Yang boleh banding siapa? Kita orang biasa, sahabat Nabi, rupa orang biasa dengan muka Nabi Yusuf AS. Adapun dengan Nabi sangat indah. Sebab tu bila Nabi wafat, sahabat tengok muka Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, kamu sangat indah hidup dan matimu. Waktu hidup pun segak Nabi, waktu mati Nabi wafat pun Nabi masih lagi segak. Bab 34. Cara Nabi bercakap. Bab, kata Imam Tirmizi, ma jaa fi kaifiyati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi bercakap dengan orang? Semua kita tahu cara Nabi bercakap. Malam ni kita nak tengok hadis. 1, 2, 3 hadis saja kita perhabis hadis ni. Hadis 216 daripada isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Kata Sayyidatuna Aisyah, hadis ni sahih, Rasulullah tak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Aisyah kata, kamu semua ni Aisyah kata kat siapa? Aisyah kata kat anak murid dia. Sayyidatuna Aisyah isteri Nabi, anak Abu Bakar. Dalam masa yang sama dia juga di kalangan fuqaha sahabat, mufti di kalangan sahabat. Aisyah muda tapi dia orang yang cerdik. Bukan cerdik menghafal ribuan hadis semata-mata, bahkan Aisyah juga seorang yang faqihah. Faqihah ni seorang yang sangat alim dalam fiqh. Selepas kewafatan Rasulullah, ramai sahabat-sahabat kecil. Sahabat-sahabat kecil ni sahabat-sahabat yang biasa lah, dan juga para tabi'in yang datang dan belajar dengan Sayyidatuna Aisyah di rumahnya ngaji. Macam mana tuan-tuan? Adakah direct macam ni? Tidak, diletakkan tirai. Nampak tuan zaman tu? Kita zaman hari ni ustazah mengajak direct macam ni lah. Adab pada zaman tu diletakkan tirai, dan Aisyah mengajak daripada sebalik tirai. Belakang penuh dengan muslimin. Orang alim lah, maksudnya anak-anak murid yang kanan ni, yang besar lah, tok guru kan, yang besar, diajar oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka antara yang Sayyidatuna Aisyah ajak tentang Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah tak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Nabi bila bercakap, Nabi bercakap perlahan. Bukan suara tu perlahan. Dia panggil apa? Nabi cakap ni lah, bukan suara perlahan. Nabi lawan laju. Kita cakap laju, Nabi mana lagi Nabi boleh? Tu. Nabi cakap lebih teratur dan perlahan lah, lambat. Nabi cakap lambat. Sagi kalau balik rumah, singgah pergi ambil baju, sagi main masjid balik. Nampak? Seketui-seketui. Itu cara Nabi bercakap. Kerana dengan percakapan Nabi yang teratur itulah, umat ketika itu di kalangan para sahabat dapat belajar, memahami dan menghafal ilmu dan semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di kalangan kita jenis cakap laju, faham ke tak faham yang pasal. Ada di kalangan kita yang cakap pelan sangat, tak dengar. Pelan hak tak dengar ni, perlahan tak dengar, cakap apa pun tak tahu. Ada di kalangan kita, dia berucap pun kalau depan mikrofon duduk ni dia cakap cakap kan. Ada mikrofon di bawah dia cakap, dia tak ejah dah kan, dia tak bagi orang dengar tak kan.
Jadi Nabi kalau dia cakap, Nabi bercakap dengan teratur dan tidak laju, kata Aisyah. Beliau selalu bercakap dengan jelas dan terperinci, sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Daripada mana? Mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi arahan ke anak kita, pilih siapa Ustaz kamu guna ni? Anak kita kan? Sama khutbah kita kan? Laju kan? Jadi terpaksa ulang sampai 2-3 kali, no? Maka pakat-pakat beramailah dengan cara yang Nabi cakap ni. Tapi janganlah terlalu perlahan kan? Saya beritahu ke anak kita, cepat pergi ke masjid kan? Waktu dah masuk. Anak kita tengok banyak kali ni kena penyakit apa pula mak aku ni, kena santau ke apa kan? Bukanlah lambat sampai macam tu. Maksudnya disusun setiap perkataan itu supaya dapat difahami oleh orang yang dengar dan dia boleh hafal. Semua sahabat bila cakap berkenaan dengan sifat percakapan Rasulullah, kata para sahabat, Nabi bercakap membuatkan kami dapat menghafal apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang mana yang ingatan kuat lah di kalangan sahabat boleh menghafal, sebab perkataan Nabi itu teratur. Kemudian kata Anas Sayyidina Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litunqala anhu. Nabi mengulangi percakapan beliau sehingga 3 kali supaya difahami oleh mereka yang mendengar. Hadis ni pun hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Bukhari. Nabi ulang 3 kali. Ulama bahas, adakah semua benda Nabi ulang 3 kali? Di rumah, Assalamualaikum, salam. Apa abang? Apa abang? Apa abang? Makcik. Sihat, sihat, sihat. Disilakan masuk, dipersilakan masuk, sila masuk. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ni jenis baca hadis sendiri-sendiri. Dua-dua orang pula tak faham. Dia kata tengok ni, Nabi ulang semua 3 kali. Bukan semua benda Nabi ulang 3 kali. Nabi akan ulang benda yang penting sebenarnya 3 kali. Benda yang kita berasa penting, nak beritahu ke anak kita, pesan hari ni Umi balik lambat sikit. Sat lagi duit Umi tak atas meja. Tengok dia pun duk buah kasut macam buah tadi kasut macam tak dengar. Hari ni Umi balik lambat, sat lagi duit ada atas meja. Macam tu. Benda yang penting Nabi akan ulang 3 kali. Bukan syarat benda tu wahyu. Apa saja yang Nabi nak arahkan, yang Nabi nak ajak, maka Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Hadisnya hadis sahih. Kemudian hadis yang terakhir untuk malam ni. Hadis terakhir untuk malam ni daripada Hasan bin Ali bercerita. Hasan bin Ali ni orang mana? Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak sulung Sayyidina Ali. Aku bertanya kepada pak cikku Hindun ibn Abi Halah. Beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai Rasulullah. Hindun bin Abi Halah, dia sahabat Nabi, dia lelaki dan dia seorang yang sangat fasih bila bercakap. Fasih. Hasan bin Ali pergi jumpa Hindun ni, pergi tanya. Dia pergi tanya. Dia kata, "Sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai pak cik, boleh tak ceritakan kepada aku Nabi ni kalau bercakap macam mana? Nampak tuan-tuan? Hasan bin Ali waktu tu umur dia baru belasan tahun, remaja yang masih sangat muda, tetapi gairah dan sangat semangat untuk mencari dan mengenali Rasulullah, walaupun Rasulullah itu adalah Tok Wan dia sendiri. Bukan dia saja yang cari Islam untuk mengamalkan sunnah Nabi, cari ilmu sepulun dan sesemangat itu, tetapi kebanyakan remaja Islam pada zaman itu begitulah mereka mencari sunnah Nabi untuk diamalkan. Dia Anas bin Malik yang sebayalah dengan Hasan, Sayyidina Husain sendiri, mereka suka pergi jumpa sahabat-sahabat yang alim ni
Pi tanya macam mana cara Tok Wan mereka sekian. Sebab mereka sempat bersama dengan Tok Wan mereka Rasulullah, tetapi tak banyak yang mereka sempat pelajari. Jadi Hasan bin Ali pi rumah pak menakan dia. Dia tanya, "Pak cik, macam mana Nabi bercakap?" Pak tuan, tinggi tu. Dia nak tahu cara Nabi bercakap macam mana. Maka jawab Hindun bin Abi Halah. Kata Hindun, Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu bersedih semasa mengadu kepada Tuhannya dan menyaksikan kebesaran Allah, bukan kerana keduniaan. Beliau tidak pernah berhenti berfikir, lebih banyak diam, tidak berbicara hal yang sia-sia. Dia urai pasal Nabi. Nampak tuan-tuan, pasal cakap Nabi. Nabi ni dia suka cakap apa? Sepanjang Hindun ibn Abi Halah, seorang sahabat yang duduk dengan Nabi ni, kamu tengok Rasulullah ni bagaimana sifat percakapan dia. Maka Hindun pun jawab, sifat percakapan Nabi adalah Nabi banyak diam kalau tak ada benda yang penting. Kalau ada benda penting, Nabi akan bercakap, dan Nabi bukanlah Nabi itu diam selama-lamanya. Maksudnya kalau Nabi pergi ke masjid, Nabi tengok ada satu kumpulan duduk lepak 4-5 orang sembang para sahabat, Nabi akan singgah dan Nabi akan tanya, anak kamu macam mana, apa keluarga kamu okey ke, ada masalah apa? Nabi tanya tentang keluarga dan sebagainya. Kemudian Nabi akan diam. Bukanlah Nabi yang paling banyak sembang apa-apa dah. Kata Hindun ibn Abi Halah, kebanyakan keadaan Rasulullah adalah diam, tidak berbicara hal yang sia-sia. Nampak tak sifat? Nabi memulakan dan mengakhiri bicara dengan menyebut nama Allah. Nabi suka sebut bismillah. Tak syarat bismillahirrahmanirrahim. Antara yang Nabi sebut dalam setiap tindak tanduk dia adalah bismillah. Kalau tuan-tuan berasa berat kan, nak buka pintu bismillah, nak pakai baju bismillah, nak gosok gigi kalau belayak, dalam belayak lah, bismillah. Setiap tindakan dipenuhi dengan ribuan bismillah. Kalau berasa berat, sebut bismillah pun dah cukup, dan itu juga sabit dengan hadis yang sahih. Nabi suka sebut dengan nama Allah, kemudian baru Nabi mula. Bahkan bila nak sembang dengan sahabat pun, sahabat dengar Nabi mula bismillah, baru Nabi tanya habis. Kemudian akhir juga Nabi akan mengakhirkan perbuatan juga dengan nama Allah. Nabi berbicara ringkas tapi penuh dengan makna. Kata-kata beliau terperinci, tidak berlebihan dan tidak dikurangkan. Hindun bin Abi Halah cerita tak sah ni. Kemudian dia sambung, beliau bukan seorang yang kasar dan tidak suka menghina. Beliau selalu mensyukuri nikmat Allah walaupun sikit, dan tidak pernah pun mencela kurniaan yang diberikan. Sifat mulut Nabi. Sebab apa Hindun sebut benda tu? Sebab Hasan bin Ali tanya, Nabi ni, Rasulullah mulut dia macam mana? Mulut Nabi antaranya, Nabi suka memuji Allah. Apa sahaja nikmat, boleh naik kenderaan, nikmat ada jam, balik tengok di rumah ada anak-anak, pergi di dapur buka peti ais tengok ada makanan, masuk dalam bilik, petik lampu, suis kipas ada, suis lampu ada, sebut alhamdulillah. Itu sifat Rasulullah. Banyak menyebut dan menghargai nikmat Allah, walaupun nikmat itu yang paling kecil hak Nabi dapat. Kita sebut ke pakai selipar, nikmat selipar, nikmat rumah ada lampu, nikmat di rumah ada ayam, nikmat di rumah ada periuk yang banyak, ada pinggan mangkuk di rumah, ada peti ais. Dia kata biasa ustaz, semua orang ada. Tak semua orang ada benda tu, tuan-tuan. Sebab tu kena pergi ziarah sekali-sekala orang yang tak ada nikmat yang macam kita, barulah kita akan banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Hindun, beliau tidak pernah marah disebabkan urusan dunia, namun jika kebenaran dilanggar, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kemarahan Rasulullah, sehinggalah kebenaran itu ditegakkan semula. Tuan-tuan. Kemudian bawah, jika menunjukkan sesuatu, Rasulullah menggunakan seluruh telapak tangan beliau. Hak ni tak ada, yang ni bukan poin cara cakap Nabi dah. Hak ni dia masuk lain dah. Hindun ibn Abi Halah dia tambah,
Maksudnya Nabi kalau nak tunjuk orang ke, nak tunjuk benda ke, nak tunjuk arah ke, bukan macam ni dan bukan macam ni. Nabi menunjukkan dengan seluruh tapak tangan dia macam tu. Dan begitulah yang saya tengok dengan mata saya sendiri ke semua ulama-ulama besar Syria. Dia nak beritahu kan di atas sana. Kan, bila kita tengah tuan guru nak pergi bilik mana ni, nak tunggu juga bilik tu. Tunjuk tu. Kita kata tengok tangan dia, apa dia tunjuk semua ni kan. Tunjuk tu. Kan rupanya Rasulullah SAW bila nak tunjuk ke orang, bukan Nabi tunjuk begitu dan bukan begitu. Dua-dua tak payah ni kan. Duk masuk dalam WhatsApp kan, ada kata had ni lah, ada kata had ni, macam-macam. Puas hati macam ni Nabi tunjuk. Macam tu. Nak tunjuk ke orang ke, nak tunjuk apa ke, tunjuk itu kan. Jangan malu. Itu sunnah Nabi. Apabila berbicara menjelaskan sesuatu, beliau selalu memukulkan telapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri macam ni. Telapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri. Maksudnya kalau Nabi bercakap, Nabi tak duduk macam tu. Tu dia tak tengok mana kan, keras bukan. Bila Nabi bercakap, tangan Nabi juga bergerak. Antara gerakan yang dibuat oleh tangan Nabi ketika bercakap, Nabi macam tu. Nabi cakap macam tu. Nabi tekan ibu jari kiri dengan ni, Nabi macam tu. Nabi bercakap macam tu. Jika Rasulullah marah, Nabi akan berpaling daripada orang itu dan menghindar. Kalau Nabi marah lah, Nabi marah, maksudnya Nabi tak tengok muka dia. Apabila menyenangi seseorang, Rasulullah akan menjaga pandangan mata beliau. Maksudnya Nabi melihat matanya apabila bercakap. Kebanyakan tawa beliau adalah senyuman, giginya seumpama butiran mutiara. Tengok tuan, tak tahulah indah manusia yang paling indah dalam alam ni. Bila sahabat sebut ni, bukan dia seorang sebut macam ni, kesemua sahabat menyebut begitu rupa paras Rasulullah. Bila matang gigi, sahabat akan kata giginya seumpama butiran mutiara, cantik, tersusun cantik kan. Sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah mempertemukan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Takat tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafar dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.